Kerana takutkan siksamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerung di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmat-Mu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera?
Jadi insya-Allah sama-sama kita doakan agar sahabat-sahabat yang menerima musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada yang sakit dan sebagainya, kita doakan agar diberi kesembuhan. Dan saya nak ajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat iman dan Islam, khususnya, dan nikmat kesihatan dan segala nikmat yang kita ada sehingga ini. Dan kita dapat bersama-sama pagi ini pun adalah satu nikmat sebenarnya. Nikmat yang tak terhingga, yang mana bukan semua orang dapat benda ni tuan-puan, kan? Untuk menumpukan perhatian, memberi komitmen, menyerahkan jiwa dan raga dalam penerimaan ilmu Al-Quran ini. So bukan semua orang dapat, dan tuan-tuan dan puan kena bersyukur dan bangga pada diri sendiri kerana Allah masih lagi mengizinkan, memberi peluang kepada kita. Yang mana kita pun tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun adalah untuk beribadat kepadanya. Walaupun kita tak mampu untuk menjadi orang-orang alim yang hebat, jauh panggang dari api lah orang kata, tak? Jauh beza kalau nak bandingkan kita dengan para-para sahabat, kita dengan para-para alim ulama. Tapi itulah, kadang-kadang kita yang hidup dalam keadaan yang bukannya sepenuhnya, kita kata sebagai abid, sebagai orang yang betul-betul menyerah diri kepada Allah ni. Tapi kadang-kadang kita sendiri ni pun dah pandai-pandai kata melawan, mengingkari kata-kata para ulama, kan? Kita kutuk para ulama, melabel macam-macam lah, pak lebay lah, macam-macam. Jadi itulah benda yang berlaku sekarang. Tapi kalau mengikut budaya barat tu, disanjung habis, ya tak? Tapi kalau benda-benda baik ni, bila tak kena dengan mata kita, mulalah kita cari masalah, kita katalah penunggang agama lah, macam-macam. Walhal kita tak tabayun dulu, kita tak selidik, kaji betul-betul dulu. Kita hanya ikut cakap orang dan sebagainya. Jadi moga-moga Allah pelihara hati kita supaya kita tidak berada dalam golongan sedemikianlah. Tuan-tuan dan puan, jangan mudah mulut kita ni untuk berkata perkara yang kita sendiri tak tahu. Nak pula kalau kita menceritakan tentang kita mempertikaikan tentang ilmuan, tentang keilmuan para ulama, keputusan yang dilakukan oleh para alim ulama, kita mempertikaikan seolah-olah kita lah hebat, kita lah yang tahu semua benda, kan? Jadi kita nak cuba jaga hati kita lah, okay? Jaga hati. Dan kenapa saya sebut benda ni? Sebab kita ni dalam kelompok orang yang memartabatkan Al-Quran, kita bangunkan Al-Quran. Tapi kalau kita punya lisan pun tak jaga, kita bercakap benda-benda begitu, so benda tu sama je tuan-puan. Okay? Mana nak datang barakah dan rahmatnya tu? Kalau kita sendiri pun tak pandai nak kawal diri kita, alright? Kawal lidah kita, bercakap daripada perkara-perkara yang tak dinafikan, kadang-kadang kita terlepas. Manusia biasalah, tak lari dari kesilapan, semua tahu tu. Tapi kita cuba. Jadi dengan kita menghidupkan jiwa kita ni dengan Al-Quran, moga-moga dari segi diri kita, karakter kita ni, kita nak menggambarkan karakter kita ni macam mana. So biarlah seiring dengan Al-Quran yang diturunkan. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik, jadi sahabat-sahabat semua boleh bantu saya untuk share dulu, right? Boleh bantu saya untuk share dulu. Mungkin ada yang baru pertama kali bersama saya pada pagi ini dan bersama sahabat-sahabat lain, insya-Allah. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit, kan? Intro sikit dari mana, ya? Ada yang baru pertama kali ke? Sahabat-sahabat yang belum join kita punya grup Telegram, boleh tekan link di description bawah ni. Ada link Telegram warna biru tu, boleh tekan. Dan insya-Allah apa-apa segala maklumat, aktiviti dan alright, apa lagi? Info-info lah berkaitan dengan program, seminar dan sebagainya, insya-Allah kita akan letak di dalam Telegram tersebut lah. Boleh tuan-puan? So sahabat-sahabat, kita bagi masa dulu untuk sharekan dulu, boleh? Boleh tuan-puan? Waalaikumsalam. Ada yang masuk lewat ke? Kalau masuk lewat kena duduk belakang. Depan dah penuh lah. Ya tak? Okay, so sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, insyaAllah untuk pagi ini kita nak sambung bacaan kita surah Al-Baqarah ayat 132. Okey, ayat 132. Boleh tuan-tuan puan-puan Jadi boleh bersedia siapa yang menggunakan Al-Quran boleh buka pada muka surat 20. Boleh buka muka surat 20. Alright. Pada ayat 132. Hari ini kita nak baca satu ayat sahaja. Okey, waalaikumsalam sahabat-sahabat yang baru masuk. Ahmar Jiddan. Ayo. Hari ini merah ya. Okey, so jom kita pergi pada bacaan kita pagi ni. Ayat 132 tuan-tuan puan-puan, pendek aja. Okey, pendek aja. So bila ayat pendek ni bolehlah dibesarkan ayatnya tu. Puaslah sikit nak tengoknya. Kalau ayat tu panjang, so dia kecil tulisannya tu. Jadi Alhamdulillah untuk pagi ni tulisannya agak besar sebab pendek. So boleh dibesarkan lah untuk cukup ruang frame dalam laptop kita ni. Okey, boleh. Sahabat-sahabat, tolong lagi sharekan dulu. Share lagi banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. Betul itu kata Puan Zurina. Lekas kau mak kelas nak mula ni. Standby alat-alat bedah. Lepas tu cermin mata. Cermin mata katanya jangan lupa. Siapa yang pakai cermin mata ya tak? Kadang biasalah kita awak pun rabun juga ni kena pakai spek. Tak pakai spek ni naya tuan-puan. Okey. Baik, insya-Allah seperti biasa kita akan bacakan dahulu bacaan ayat 132 ini. Kita baca sama-sama dulu tuan-tuan boleh kemudian baru kita pergi pada sesi pembedahan kita lah. Okey, boleh. Ada yang pakai kanta. Mantap. Okey. Baik, insya-Allah jangan lupa tajdid niat masing-masing. Tajdid niat, perbaharui niat masing-masing. Okey, sedia semua? Kita mulakan insya-Allah. Baca kuat-kuat Saya nak tuan-tuan puan-puan yang ada kat rumah ni ikut saya baca sama-sama dan suara tuan-tuan puan-puan kena semangat, kena lagi kuat daripada saya. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh insya-Allah. Jom kita mulakan dahulu insya-Allah. Kita mula 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey Puan Nur Jaafar. Alright. Sekuat. Okey, boleh sekuat. Typo, tak apa. Faham. Okey, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Okey, bacaan kita pertama. Jom kita terus pada sesi bedah membedah. Haru dia. Excited benar tu ha. Laju benar naiknya. Okey, baik. Sedia semua insya-Allah. Kita teruskan. Saya harapkan tuan-tuan dan puan kita semak semula. Tadi kita dah baca dah. Jadi kali ini kita nak buat apa? Kita nak semak balik mana part-part yang perlu kita perbaiki dari segi sebutan huruf, cara nak menyebutkan sifat-sifat itu, nak menyempurnakan sifat huruf, serta hukum hakam asas tajwid yang mungkin kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Cuma kali ni kita nak ataupun nak repair balik ataupun nak refresh balik apa yang kita dah belajar selama ni. Mungkin lupa dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk kita ambil peluang, ambil kesempatan. InsyaAllah boleh tuan-puan ya? Okey, tak apa. Kawan-kawan lain gelak. Jahat tu. Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim. Baik. Huruf waw baris atas. Huruf waw baris atas bunyinya wa, satu harakat saja. Kemudian ada satu lagi huruf waw baris atas juga pun satu harakat. Cuma kita tak bacalah wawa. Huruf yang kedua ni wassa. Huruf yang kedua ni wassa. Wa wassa. Huruf sad bersabdu. Okey, kita tahu huruf sad ni bersabdu. Cuma apa yang saya nak kongsikan di sini, huruf sad ni kena tebal. Huruf sad ni kena tebal. Huruf sad adalah huruf yang tebal selamanya. Okey, huruf sad adalah huruf yang tebal selamanya. Jangan kita bunyi yang lembik-lembik, tak mau bunyi-bunyi lembik tu. Wawassa, tak nak wawassa. Jadi kalau tuan-puan tanya saya, ustaz, kalau wawassa tu sa tu huruf apa? Huruf sad, cuma sifatnya tidak sempurna. Okey, sad ni huruf yang paling hampir dengannya ialah huruf sin. Saya ulang, huruf sad yang tebal ni, huruf yang paling hampir dengannya ialah huruf sin. Jadi kalau kita baca wawassa, jelaslah bunyi sinnya tu. Cuma kita lah kesilapan yang kita terlepas pandang. Kita memang nak sebut huruf sad. Cuma kita tak perasan. Kita kurang dari segi menyempurnakan sifat tu. Wawassa kan. Jadi wawassa. Pastikan macam mana nak pastikan bunyinya tu jadi. Okey, tuan-tuan dan puan, pangkal lidah pastikan ianya naik. Ni lidah kita kan, ni belah atas lah. Okey, so ni pangkal lidah, ni hujung lidah. Ni pangkal. So pangkal ni naik. Pangkal naik, tengah pun naik. Pangkal tengah. Kita akan rasa wawassa. Kita akan rasa bunyinya tu agak dia solid lah. Padat bunyi dia. Bahasa mudah nak faham. Okey, tak mau bunyi al-sifatu al-ngada-ngada wawassa biha. Tak mau. Wawassa. Alright? Wawassa. Baik, kita teruskan. Sad ini juga walaupun kita dah tahu dia tebal, tetapi perlu dibaca dengan panjang dua harakat. Mad asli kat sini. Ni alif mad dia, nampak? Wawassa biha. Gitu. Huruf ba baris bawah. Satu harakat sahaja. Ba ni bunyinya B satu harakat. Ha. Yang ni mad asli. Ni alif mad sebelum baris atas. Okey, ni alif mad sebelumnya baris atas. Alright. Jadi alif mad ataupun kita sebut mudahnya mad asli apabila bertemu dengan hamzah,
Okey, mat asli bertemu dengan hamzah, bacaan mesti panjang. Ingat tu. Mat asli bertemu dengan hamzah, bacaan mesti panjang. Jadi tuan-puan, sebagai isyarat, maka para ulama meletakkan simbol ni. Nampak ni? Simbol ombak rindu kita ni kan. Ni namanya simbol mat tuan-puan. Okey, simbol mat. Jadi para ulama meletakkan simbol mat ini supaya ianya menjadi isyarat kepada kita yang membaca, kita tahu, oh ni panjang. Dan tuan-puan pun maklum, simbol ini adalah simbol yang menunjukkan bacaan perlu dibaca dengan panjang. Okey, namanya simbol mat. Simbol mat. Peranan dia apa? Nak menunjukkan bahawa bacaan panjang lebih daripada 2 harakat. Itu dia. Simbol ini wujud disebabkan nak menunjukkan bahawa bacaan melebihi 2 harakat. Jadi kita setkan kepala kita, ada je simbol ni, bacaan mesti melebihi 2 harakat secara asasnya. Okey, boleh? Boleh? Sebelum ni kita pakai warna hijau ke kuning? Saya pun dah terlupa. Tak nampak saya tukar warna hijau. Ni nampak warna hijau. Ini hari tu lupa nak nukarnya. Nampak dah kot ya. Okey, saya rasa dah clear tu. Warna hijau. Okey. Minta maaf tuan-puan, tak perasan dia di warna kuning. Ni guna kelas itu warna kuning. Warna hijau nampak jelas sikit. Okey, so sama balik. Mat asli yang bertemu dengan hamzah, bacaan mesti panjang. Saya ulang, mat asli yang bertemu dengan hamzah, bacaan mesti panjang. Sebagai panduan asas untuk kita, macam mana nak tahu bacaan panjang? Apabila kita nampak ombak bertemu dengan hamzah, mesti kena baca 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jelas tak ni? 4 atau 5 harakat. Wa wassa biha Ibrahim bani. Boleh? Biha Ibra. Baik, huruf hamzah pada bawah macam biasalah bunyinya i, jangan bunyi e. Bunyi iba. Ba yang ba yang bertanda sukun. Okey, ba yang bertanda sukun bunyinya iba. Di sini qalqalah sughra tuan-tuan dan puan. Jadi bila mana qalqalah sughra, kita kena fahami apa maksud sughra, iaitu daripada perkataan saghir. Yang mana lantunan ataupun qalqalah ni lantunan yang berlaku tu macam mana? Saghir, kecil sahaja. Tidak terlalu kuat. Boleh faham ni? Praktikalnya macam mana? Ibra. Boleh? Okey, baik. Sahabat-sahabat yang nak keluar ada kerja ya. Selamat semuanya insya-Allah. Okey tuan-puan, praktikal dia Ibrahim bani. Jelas? Ibrahim tu yang nak kena praktikal tu. Boleh tuan-puan Alright. Ra alif mat sebelumnya baris atas ra wa wassa biha Ibrahim. Nampak? Bunyinya tak terlalu ketara. Ibrahim. Tidak begitu. Boleh tuan-puan? Apa-apa pun berbalik kepada definisi saghir tu tadi, sughra. Kita teruskan. Ra di sini dibaca dengan tebal. Okey, 2 harakat aslilah. Ra tebal. Hi ni tuan-tuan dan puan, jangan keliru. Mungkin ada yang rasa macam tak sure nak baca macam mana ni, berapa harakat nak baca. So ini baca 2 harakat. Nampak tak ni? Ini kepala huruf ya. Ni kepala huruf ya. Dia berfungsi sebagai apa di situ? Sebagai huruf mat.
sebagai huruf mad. Jadi ini mad asli sebenarnya. Huruf mad ni ya mad, cuma yang mengelirukan kita ialah disebabkan bentuk tulisan tu sahaja. Okey, jadi ini ya mad dan sebelumnya baris bawah. Cukup syarat. Maka ini ialah mad asli. Boleh? 2 harakat. Biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Baik. Himuba. Mu, mim baris depan bunyi mu. Okey, huruf mim baris depan bunyi mu. Ba baris atas bunyi ba lah, kan? Bani, ni 2 harakat mad asli. Sebab apa? Ni ada ya mad. Nampak ni yang kosong sebelumnya huruf berbaris bawah. Ibrahimu banihi. Hi ni 1 harakat sahaja. Wa Ya'qub. Baik. Huruf wa baris atas wa. Huruf ya baris atas ya. Dan dia bertemu dengan huruf ain yang mati. Maka tuan-tuan puan-puan kena perhatikan. Huruf ain ni pastikan bunyinya tidak terlalu orang kata apa? Ya. Sebab apa? Macam sebelum ni saya selalu sebut huruf ain kena sempit, Okey, dari satu part tuan-puan dah faham dah itu. Cuma saya nak sentuh sikit. Kadang-kadang ada yang menyebut huruf ain ini dengan bunyi huruf hamzah. Tapi bila kita tanya, itu huruf apa? Huruf ain, dia tahu. Dia tahu tu huruf ain. Tapi bila sebut dia jadi huruf hamzah. Contoh, banihi wa Ya'qub wa ya. Dia tahu tu huruf ain. Cuma masalah yang berlaku di situ ialah tak pasti macam mana nak bunyikan dia. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat huruf ain sebelum tu. Kenapa boleh jadi huruf hamzah tu sebenarnya? Sebab huruf hamzah dengan ain ni pada makhraj yang sama. Itu pasal dia dekat-dekat bunyi dia. Makhraj kerongkong. Huruf ain dengan hamzah ni makhraj kerongkong. Keluarnya daripada kerongkong kita ni. Cuma apa yang kita kena faham, hamzah ni kedudukannya di pangkal kerongkong, di bawah sekali, pangkal kerongkong. Okey, pangkal kerongkong. Contohlah, itu huruf hamzah kan. Jadi dekat sini waya. Tapi bila naik tengah sikit, dia sikit je sebenarnya pada bahagian kerongkong ni. Dia atas bila kata tengah tu tak adalah jauh benar bezanya sebenarnya, tuan-tuan puan kan. Bawah, ingat pangkal kerongkong hamzah. Waya. Huruf ain ni atas dia, di tengah kerongkong. Hamzah pangkal kerongkong, ain tengah kerongkong. Kena ingat tu. So kalau hamzah waya, naik ke ain waya. Nampak tak? Jelas tak kat sini? Cuma apa yang kita kena faham lain, dari sudut lainnya pula, huruf ain ni kita kena sempitkan pula. Huruf ain kita kena sempitkan. Waya. Boleh? Sempitkan pada bahagian apa? Kerongkong. Jangan sempitkan pada hidung. Kalau hidung nanti jadi lain lah. Macam yang sebelum ni saya buat. Waya'qub. Kan? وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. Nampak? Dengar? وَيَعْقُوبَ. Tu sempit, tapi sempit kat hidung. Jadi dia lebih kepada teknik lah. Teknik dan kena lebih latihan sikit. Baik, huruf ain wa Ya'qub. Sempitkan pada bahagian kerongkong. Ingat tu sampai bila-bila. Saya faham huruf ain ni banyak. Dia isu sikit lah. Dia agak dia antara huruf yang sukar dilafazkan, disebut. Tapi insyaAllah dengan adanya latihan, maka kita akan dapati sepastinya akan ada perubahan pada lafaz sebutan ain ini. InsyaAllah boleh nah?
Okey? Mai sahabat-sahabat yang baru masuk, jemput masuk. Boleh dah? Yes. Ingat hamzah pangkal kerongkong, huruf ain tengah kerongkong dan sempitkan. Bila kata sempit ni dia sama dengan huruf ha pedas. Tapi tak apalah, nanti kita ada jumpa ha pedas, nanti kita akan explain lah. So sekarang ni saya nak tuan-tuan puan-puan jelas untuk huruf ain ini. Memang selalu saya sebut ni tuan-puan. Kenapa selalu ulang? Sebab nak bagi ianya betul-betul terpahat dalam ingatan kita. Okey. Wa Ya'qub. Baik, kalau kita berhenti pada ba ini, yang ni kan, yang ba ni, kita akan berhenti dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Di hujung tu nampak tak? Wa Ya'qub. Wa Ya'qub. Boleh tuan-puan? Memanglah sengau sikit kan? Untuk peringkat permulaan mungkinlah ada bunyi sengau tu. Cuma kalau ikutkan huruf ain ni memang takkan sengau pun. Sebab jauh sengau ni, bila namanya sengau, ianya mesti melibatkan hidung kita ni. Yang disebut sifat gunnah. Sifat gunnah ini hanya ada pada nun dengan mim je, 2 huruf sahaja. Nun dan mim. Okey, jadi bila mana kita lafaz huruf selain daripada nun dengan mim, sepastinya akan jauh daripada unsur sengau tu tadi. Sepastinya jauh. Sepastinya jauh. Nak pula macam huruf-huruf yang daripada kongkong ni kan. Kongkong nak ke hidung ni lagilah. Sangat jauh. Okey? Sangat jauh. Jadi untuk peringkat awal mungkinlah ada bunyi sengau sikit. Wayak, 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 wayak. Kan? Ada bunyi sengau-sengau tu sikit, tak apalah. Peringkat awal. Alright? Nanti lama kelamaan insya-Allah boleh tu. Alright? Boleh ni? Sepatutnya Ibrahim. Tuan Ibrahim. Sepatutnya Ibrahimu. Macam mana soalan tu? Boleh ulang sekali lagi. Tuan Ibrahim jual. Okey? Okey, baik. Kita sambung lagi. Tak adalah sengau macam tu ya. Praktis boleh Puan Safiyah okey tu. Jangan risau. Okey. Wa Ya'qub. Wa Ya'qub. Baik, kalau kita berhenti kat sini macam saya sebut tadi, dia jadi qalqalah kubra. Qalqalah kubra. So, kubra ni maksudnya besar. Okey, besar. Jadi apa yang kita nak faham dengan istilah besar ni sebenarnya? Kadar lantunan tu sebenarnya. Cuma mungkin di antara kita yang kata apa, bila kata sughra kecil, kubra besar. Jadi mungkin segelintir kita yang merasakan bahawa perbezaan tu akan ketara. Sebenarnya tidak pun. Okey? Tak ketara pun. Sikit saja. Wa Ya'qub. Wa Ya'qub. Wa Ya'qub. Dia tak perlu pun wa Ya'qub. Kan? Bila kita terlalu melonjak sangat bunyi lantunan itu yang berubah menjadi huruf hamzah di hujung tu. Okey? Wa Ya'qub. Bunyi tu yang kita tak mau. Okay, kita tak nak bunyi tu. Wa Ya'qub. Huruf ba ataupun mana-mana huruf qalqalah, lantunan yang berlaku tu tadi pada 5 huruf yang saya sebutkan tadi,
saya tak sebut lagi kot. Huruf ba lah contohnya. Macam contoh sekarang kita tengok ni. Ada 5 huruf qalqalah lah. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baik. Bila kita nak membunyikan qalqalah ini, jangan biarkan bunyi hamzah di hujungnya. Saya ulang, jangan biarkan bunyi hamzah di hujungnya. Sebab benda ni halus, dia tak perasan. Wa yaqub, b. Benda ni pun banyak kali juga saya pesan kan. B. Okey, wa yaqub, b. Bunyi hamzah tu kita tak mau. Okey, jangan bunyikan lantunan dengan bunyi hamzah, huruf hamzah. Qub, b. Ingat tu sampai bila-bila. Tak mau bunyi b. Okey, jelas ke ni? Jadi macam mana bunyi dia? Wa yaqub, wa yaqub, b. Kalau saya buat, kalau kita nak eja tu macam bunyi b, bukan b e k, b. Wa yaqub, wa yaqub, wa yaqub. Boleh? Sepatutnya okey. Yang bertanya tadi siapa ni? Puan pula. Sekejap saya baca komen dulu. Siapa yang tanya tadi Yang pasal Ibrahim tadi. Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim okey ke? Dapat tak? Macam mana soalannya tadi? Wa yaqubaya. Baik, kalau berhenti jadilah qalqalah tadi. Kalau tak berhenti tak jadi. Kena ingat itu. Yang kita duk cerita panjang lebar, bunyi hamzah dan sebagainya itu kalau kita berhenti. Ingat, kalau kita berhenti. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Okey. Baik, di hujungnya qalqalah kubra. Kaedahnya macam saya sebutkan tadi, jangan akhiri dengan bunyi hamzah. Itu yang pertama. Dan di sini juga apabila kita berhenti akan berlakunya hukum mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun mudahnya pilihan pada kita lah. Mad arid lis-sukun ni 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita pilih nak yang mana. Nak 2 boleh, nak 4 boleh, nak 6 pun boleh. Jelas tuan-tuan dan puan? Alright. Wa Yaqub. Cuma saya nak ingatkan jangan bunyi hamzah, itu je. Okey, jangan bunyikan hamzah. Clear semua? InsyaAllah kita baca dulu sahabat-sahabat semua. Daripada awal ni, wa wassa. Kita mulakan dengan isti'azah, a'udzubillah. Boleh? Kita berhenti sampai wa Yaqub. Okey, wa Yaqub ni. Okey, sedia. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Okay, clear dah. 1 part. Wa Yaqub. Ya, kalau kita berhenti begitulah. Jadi kalau kita nak ambil semula, ambil kat sini. Wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa. Alright. Ya, kat sini 2 harakat mad asli. Ini alif mad sebelumnya, baris atas bunyinya ya. Okey. Ya bani ya innallah. Ya bani ya.
Ya baniya, baniya. Huruf ba baris atas ba. Huruf nun baris bawah bunyi ni. Bunyikan ni dulu. Kemudian baru pergi pada ya yang bersabdu ni. Okay, nampak? Ikut step dia dulu. Ya ba. Okay, bunyi ba. Niya, 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 niya. Jangan bunyi hamzah juga kat sini. Macam mana bunyi hamzah? Ni, i, ada bunyi i. Kita tahan bunyi dia tu. Ya bani, ya bani, ya bani, ni. Tu. Ni pun kadang-kadang jadi. Macam yang serupa surah Al-Fatihah lah kadang-kadang kita baca kan. Maliki yaumiddin. Iya, nampak? I. Itu bukan kadang kita terlepas pandang kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi konsepnya sama tuan-puan. Ya bersabdu ni tak perlu kita bunyikan hamzah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samalah ni. Wa yaqubu ya baniya innallaha astafa. Jelas tak sahabat-sahabat semua? Boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan ni? Huruf ya tu. Tak perlu kita bunyikan hamzah. Jangan tekan, jangan tahan bunyi dia. Ya bani. Itu suara kita tertahan, kita ngenjut-henjut kat situ. Okey? Jangan henjut. Itu istilah dia. Tu nampak Puan Zurina tulis henjut. Tapi henjut jangan bunyi henjut hamzah. Kalau kosong sangat pun tak boleh juga. Ya bani, tu kosong. Ya bani, ya bani, ya. Itu dah jadi macam mak asli je bunyinya. Cuma jangan kita nak menekan bunyi sabdu ni kan huruf gandaan. So bila kita nak tekan tu jangan sampai bunyi ke hamzah. Bani. Ya bani ya innallah. Ya baniya, ya baniya, ya baniya. Macam tu je. Ya baniya innallaha astafa. Boleh? Alright. Mungkin dah selalu dah kita dengar kan guru-guru, tuan-tuan perempuan sebelum ni sebut. Cuma saya sebut semula ni supaya kita ingat, tak terlupa. Okey, boleh? Wa yaqubu ya baniya nun mati bersabdu. Baik, lepas kita dah selesai kat ya ni tadi, ya ni kita hidupkan balik lah, baris atas kan. Baniya. Baniya innallah. Okey, nun bersabdu. Okey, ataupun biasa kita sebut nun musyaddadah. Okey, nun bersabdu. Wa yaqubu ya baniya innallah dengung di sini berlaku dengan sempurna. Dengung di sini berlaku dengan sempurna. Innallah. Jangan malu-malu bunyi dia. Innallah. Tak mau. Dia bukan ikhfa tuan-tuan perempuan. Okey. Ya bani ya innallaha astafa. Boleh? Tuan Ibrahim Jual. Tanya pasal berhenti tadi lah. Kalau Ibrahim berhenti jadi Ibrahim. Ya. Ma'ril sukun. Okey. Baik, kalimah Allah. Innallah. Kalimah Allah ni perlu dibaca tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum kalimah Allah terdapat huruf yang berbaris atas. Saya ulang, kenapa kalimah Allah ni dibaca tebal? Nallah. Kenapa bunyinya Nallah? Ada orang tahu kat sini baca tebal, cuma tak tahu sebab apa tebal. Jadi, saya nak bagi tahu ni, dengar baik-baik.
kalimah Allah ini tebal sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Itu je. Jadi bila kata huruf berbaris atas ni tak kisahlah apa-apa huruf pun. Okey, janji dia baris atas. Okey, janji dia baris atas. Dia bukan baris atas saja tuan-puan. Termasuk juga pada baris depan. Kalau sebelum kalimah Allah berbaris hadapan, baca tebal. Boleh. Kalau sebelum kalimah Allah berbaris atas, baca tebal. Baris depan pun baca tebal. Cuma, kalau sebelum kalimah Allah berbaris bawah saja kita baca nipis. Ingat itu je. Sebelum kalimah Allah baca nipis. Boleh tuan-tuan perempuan Okey, baik, sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan saya ucapkan, selamat datang semuanya. Jangan lupa bantu saya, tolong sharekan dulu boleh? Share dulu banyak-banyak, ajak lagi kawan-kawan lain. Boleh nak? Ajak lagi kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Baik. Innallah. Jelasannya tadi, kalimah Allah ini tebal dengan melihat, sebabnya ialah dengan melihat huruf sebelumnya tu baris apa. Baik. Dan istilah pada kalimah Allah ni kita selalu sebut taghliz. Okey, Puan Zudina ada sebut tadi kan? Taghliz. Taghliz ni maksudnya tebal. Taghliz maksudnya tebal. Itu hanya istilah sahajalah. Istilah Arab. Selalu orang sebut tafkhim kan? Tafkhim. Jadi kalau kalimah Allah ni dia special sikit kalimah dia. Taghliz. Nak memfokuskan pada kalimah Allah ini semata-mata. Okey, kalau kita sebut tafkhim pun tak ada masalah sebenarnya. Okey, tetap sama juga, tebal juga bunyi dia. Boleh tuan-puan? Okey, kemudian hastafa. Innallaha hastafa. Boleh? Innallaha hasta. Huruf sad mati. Nampak ni? Jadi bila sad mati ni, sebelum kita cerita tentang dia mati ke tak mati ke, kita kena tahu sad ni huruf yang tebal. Itu je dulu. Kan? Dia mati ke hidup ke, itu cerita yang kemudian. Kita kena kenal dulu siapa, apa karakter dia ni. Sad ni karakter dia tebal. Sifatnya kita tahu huruf sad ni huruf yang tebal, tebal selamanya. Jadi bagaimana keadaan pun dia tetap tebal. Dia tetap tebal. Jadi innallaha hasta. Boleh tuan-tuan puan? Jangan tertukar dengan huruf sin kan. Innallaha astafa has. Bunyi tenang kan. Jadi ingat macam mana nak menebalkan sad, pangkal lidah kita akan naik has. Pangkal lidah dan tengah lidah. Pangkal lidah, tengah lidah akan naik, akan kena pada kita punya bahagian ni, lelangit lembut kat belakang tu. Langit, bahagian lelangit. Langit lembut lah kat belakang tu, langit lembut tuan-tuan. Dia makin ke depan, dia makin keras. Bahagian lelangit kita tu boleh tekan kalau rasa guna jari kan. Okey, yang penting jangan tertukar dengan huruf sin. Innallahas. Tu huruf sin. Kalau kita up sikit bunyi dia, innallaha astafa hasta. Begitu juga huruf ta di sini pun sama tebal. Ta. Hasta. Ta ni berapa harakat tuan-tuan puan? Satu harakat. Sebelum ni kadang-kadang saya ingat waktu 2 tahun lepas kot, saya pernah mengajar kelas asas. Biasalah bila kita ni dalam, orang kata apa, dalam baru nak memula, baru nak kenal huruf-huruf. Jadi kadang-kadang orang confuse, ingatkan huruf ta ni alif. Jadi mungkin sahabat-sahabat pun ada pengalaman suatu ketika dulu dalam orang kata fasa mula-mula nak belajar dulu kan. Dia keliru. Dia faham macam mana saya pun tak pasti. Mungkin dia nampak macam ni, badan dia ni macam huruf sad gabung dengan alif. Biasalah awal tu masih lagi orang kata tak cekap. Pengenalan pada huruf tu masih tak cekap. Jadi
ada orang yang menganggap ini alif. Ada juga yang menganggap ini jadi alif mat. Tiba-tiba terpanjang. To. Nampak gitu. Jadi setiap sudut pandang orang ni dia berbeza. Itu yang kata kecekapan tu. Setiap sudut pandang, setiap orang ni dia berbeza. Ada yang pandang ni sebagai huruf sad bertemu dengan alif. Ada yang melihat ini ialah huruf ta bertemu dengan alif mat, jadi dua harakat. Nampak? Jadi sebab tu kita tak boleh nak orang kata apa? Nak letakkan tempoh. Bila seseorang tu boleh lancar baca Quran, dia bergantung kepada penerimaan kita dan macam mana cara kita belajar. Boleh? Tapi itulah fasa dia, kita kena lalui itulah. Dan sampai satu tahap, insya-Allah bila kita selalu baca, selalu tengok, kita akan kenal. Kita dah tahu beza dah. Tahu beza. Asal tunjuk je tahu dah. Macam kita sebut ni lah huruf ABC kan. Kalaulah kita ambil huruf B, contoh huruf B, kita letak, kita sorok kat belakang tapak tangan ke, tapi bila kita keluarkan, cepat-cepat cepat-cepat otak kita ni akan terus bertindak untuk menyebut huruf B. Kan? Kita tengok tahu dah. Tengok sekali pandang tahu A. Tengok C. Tengok Z. D. J. Dia macam tu. Bila dah cekak, boleh baca. So, ingat tuan-tuan puan, apa-apa pun pengenalan pada huruf sangat penting. Pengenalan pada huruf sangat penting untuk membuatkan kita lancar membaca Al-Quran. Boleh? Nak tanya, bukan ke Ustaz, nak tanya, bukan ke lidah tu menyentuh gigi bawah. Itu makhraj. Puan Nani Yusof. Itu makhraj dia. Yang saya cerita tadi, yang pangkal naik itu ialah bagaimana nak mendatangkan sifat isti'la dan itbaq. Itu cerita bab sifat lah pula. Okey. Huruf sad memang daripada hujung lidah kena ke gigi bawah tu. Itu makhraj dia. Okey. Makhraj huruf sad, hujung lidah, dia 3 huruf. Sad, sin, zai. 3 huruf. Okey. Jelas tak ni, tuan-tuan dan puan? Yang bertanya lah khususnya Puan Nani Yusof. Yang puan sebut tu, itu makhraj dia. Cuma bila kita bercerita tentang sifat, saya sebut tadi bagaimana nak tebalkan huruf sad. Innallaha sta. Kalau kita bercerita tentang makhraj, ya, huruf sad hujung lidah akan berada di bawah gigi ni, gigi kapak kita ni, belah bawah, di belakang gigi. Di belakang gigi. Alright? Itu huruf sad. Dan itu adalah makhrajnya. Macam mana nak menebalkannya, pangkal lidah akan naik ke lelangit. Bukan bermakna saya cerita ini menunjukkan huruf sad ini pangkal lidah. Daripada pangkal lidah, tidak. Huruf sad kekal dengan makhrajnya. Cuma macam mana nak mendatangkan sifat tebal padanya, pangkal lidah akan naik. Maknanya bila saya cerita begini, kita faham apa? Hujung lidah akan berada di bawah gigi tu, tempat tumbuh gigi, dan pangkal lidah akan naik. Kenapa naik? Sebab ianya bersifat isti'la. Isti'la ni huruf sifat yang tertinggi. Apa yang meninggi? Pangkal lidah kita ni naik. Boleh? Jelas ke? Yang bertanya? Jadi itu dia. Bila kita merangkum semua perkara tuan-puan, mungkin pada kita kita nampak macam ada lagi cerita di sebaliknya tu kan. Sebab tu makhraj dengan sifat ni tak boleh dipisahkan. Makhraj dan sifat tidak boleh dipisahkan. Okey, jelas yang bertanya insya-Allah. Innallaha astafa ta, huruf ta. Huruf ta tebal. Huruf ta tebal. Tebal selamanya. Baris atas. Ta. Macam mana nak tebalkan? Pangkal lidah kena naik. Ini cerita sifat tuan-puan.
cerita tentang sifat. Macam mana nak menebalkan sad ini, sekali lah tapi saya nak fokus pada ta ni. Huruf sad tu dah habis dah cerita dia. Huruf ta ni. Kalau kita cerita dari segi makhraj, hujung lidah akan duduk pada pangkal gigi. Tempat tumbuh gigi tu. Gigi atas ni tempat tumbuh tu, hujung lidah tu akan duduk di belakang tu. Pangkal gigi ni maksudnya tempat tumbuh gigi. Itu hujung lidah. Okey. Tak cukup dengan itu. Sekarang ni kita nak pergi pada sifat tebalnya pula. Macam mana? Pangkal lidah kena naik. Barulah jadi ta. Bukti dia tuan-puan macam mana? Cuba buat. Benda tu kena praktikal. Tuan-puan sebut ta, tuan-puan akan rasa. Ta. Cuba hayati betul-betul. Feel. Datangkan feel dulu. Ta. Ta. Yes. Hujung lidah akan berada pada pangkal gigi. Dan dengan adanya sifat tebal tu, secara tak langsung kita akan nampak. Kita akan rasa. Nampak tak lah tuan-puan? Tak nampak. Kita akan rasa pangkal lidah akan naik ke bahagian lelangit. Wallahu'alam. Okey? Tapi bagus ada yang bertanya tu. Supaya tak keliru. Supaya tak keliru. Saya bimbang bila saya cerita ni, tuan-puan anggap saya menceritakan bahawa rosat dengan ta ni daripada pangkal lidah. Sebenarnya tidak. Saya bercerita tentang, sebab tu saya sebut di awal tu, macam mana nak tebalkan dia. Tebal ini berbalik kepada sifat. Tebal ni berbalik kepada sifat. Boleh? Clear? Clear sahabat-sahabat semua? Faham ni? Huruf ta, huruf sad. Dan huruf-huruf yang lainnya lah. Alright? Bagus soalan tadi. Dia membuka orang kata apa, membuka minda sahabat-sahabat lain juga. Mungkin ada yang fikir benda yang sama. Okey, mungkin ada yang fikir benda yang sama, cuma tak berani nak tanya. Okey. Alright. Inna Allah astafa lakumuddin. Baik, saya cadang nak berhenti kat sini dulu. Fa. Inna Allah astafa. Baik, fa ni jadi 2 harakat sajalah. Mat asli kan? Ni fa. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Fa. Inna Allah asta. Okey, cerita yang huruf tebal tadi tu dah selesai dah. Sekarang ni nak tengok fa ni. Fa ni apa hukum dia? Cuba jawab sikit tuan-tuan puan-puan. Fa ni apa hukumnya? Senang je soalannya. Bila kita berhenti apa jadi? Kita nak berhenti kat sini. Dengar baik-baik, saya nak bagi tahu ni. Kita nak berhenti bacaan pada ta, fa. So apa yang berlaku pada fa? Apa hukumnya? Mesti apa ustaz tanya soalan senang benda tanya ya. Clear jiddan. Masya Allah. Terbaik. Kalau berhenti apa jadi fa tu? Inna Allah astafa. Fa. Yang fa tu bila kita berhenti apa hukumnya tu? Senang kot ya soalannya. Apalah ustaz tanya soalan tak mencabar. Tak apalah kan. Kita bagilah Chan. Ya ustaz, sebab saya ni pelak sin dan suka sangat belajar, sifat susah sangat nak praktik. Puan Nani Yusof. Ya, saya faham. Dia biasalah kadang-kadang ada di antara kita yang rasa susah kekok nak sebut huruf-huruf ni. Cuma baik, belajar tu satu hal lah. Cuma apa yang kita kena faham, yang kita kena terima ialah apabila kita dah belajar tapi kita tak dapat juga nak buat. Jadi kita cuba cuba terus belajar, cuba kalau tak dapat juga nak buat macam mana. Mungkin tahap kita sampai di situ sahaja. Tapi jangan putus asa untuk belajar lah. Mana tahu Allah kurniakan dengan asbab kita bersungguh-sungguh,
kita dapat macam isu yang kita kata huruf ra, orang tak boleh sebut ra. Asal aja roti, rumah, kan? Ada tak boleh ubah dah. Jadi itu je kemampuan dia. Alright? Itu je kemampuan dia. So tak apa. Allah faham keadaan kita bagaimana. Tapi belajar, teruskan belajar itu terbaiklah. Macam Puan Ani kan, terus kata nak belajar, itu terbaik, sangat terbaik. Boleh? Saya doakanlah, sama-sama kita doakan agar kita semua diberi kelancaran. Kita semua diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Okey, sahabat-sahabat dah jawab dah. Mat asli. Mat asli mutlak. Okey. Soalan senangnya. So, betul tuan-puan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjawab. Tepuk tangan sikit untuk diri masing-masing. Baik, fa ni kalau kita berhenti dua harakat mat asli. Kalau kita sambung pun tetap mat asli. Kenapa saya timbulkan persoalan ni? Sebab sebelum ni saya pernah dapat soalan. Sebelum ni lah, saya tengah-tengah mengajar kan, Saya ceritalah, okey tuan-puan, ni dah lama punya cerita lah cuma nak bagi tahu, kadang-kadang kefahaman kita ni berbeza. So saya nak beri pencerahan ni supaya kita semua clear. Mat asli. Okey, saya tengah ajar mat asli. So saya bagi tahulah. Okey, bukanlah pada ayat ni. Cuma situasinya begini, saya bagi tahu kalau kita nak berhenti di hujung ni jadi dua harakat mat asli. Kalau sambung pun mat asli. Saya berkata begitulah. Alright. Sama lah macam ni. Innallaha astafa, fa ni mat asli. Kalau sambung sekalipun, innallaha astafa lakumuddi. Bila kita sambung pun tetap mat asli. Boleh faham ni? Tetap mat asli. Cuma ada seorang Allah ni, dia pelajar saya lah. Dia kata, Ustaz, dia macam sangsi dengan penerangan saya. Wallahualam, saya tak pasti. Cuma gaya dia tanya tu macam nampak macam saya punya penerangan ni tak betul lah. Kan kita boleh kenal gaya orang bertanya ni kan tuan-puan. Tak tahulah, mungkin perasaan saya time tu. Sebab dia dah pernah belajar dah sebelum ni. Dia kata, bukan ke huruf fa ni kalau berhenti. Okey, kalau berhenti tak jadi mat asli. Maknanya kalau sambung je mat asli. Kalau berhenti tak jadi. Gitu. Lepas tu saya pun macam saya macam pelik lah kan. Kenapa dia boleh cakap macam tu? Rupanya dia beritahu dia dah pernah belajar macam tu. Jadi bukanlah saya kata guru dia salah. Cuma saya timbulkan persoalan balik. Saya tak jawab betul ke salah. Saya cuma kata, apa maksud mat asli? Saya timbulkan persoalan tu. Apa maksud mat asli? Apa itu asli? Kan? Jadi apa-apa pun tuan-puan, jawapannya ialah berbalik kepada apakah nama hukum yang terletak di situ. Bila kita cerita tentang mat asli, kita kena faham asli. Mat ialah bacaan panjang, asli ialah yang asal, original. Gitu. Jadi bila kata mat asli, merujuk kepada bacaan yang dibaca dengan kadar dua harakat secara tabiatnya. Maknanya kalau orang Arab, dia mengucapkan perkataan itu pun bunyi dua harakat. Contoh perkataan ni, istafa, fa-nya memang bunyi dua harakat. Dia takkan jadi satu, dia takkan jadi lebih daripada dua. Dia mesti dua. Itu kata asli tu, original. Nampak tak? So, bila kita kata mat asli, semestinya dalam keadaan dia berhenti, dalam keadaan dia bersambung, tetap mat asli. Secara asasnya. Nampak tak? Jelas ni? Jadi, apa-apa pun, pokok pangkalnya berbalik kepada definisi maksud hukum tu sendiri. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Bila kita cerita tentang nama-nama hukum, mat apa, tak kira lah apa jenis mat pun, bila kita faham setiap, orang kata apa, huraian pada perkataan tu, kalau kata mat, apa itu mat? Asli, apa itu asli? Kalau kata mat jaiz munfasil, apa tu mat, apa itu jaiz, apa itu munfasil? Bila kita fahami setiap perkataan itu, maka kita akan mampu memahami dengan baik. Itu sahaja. Jelas tuan-tuan dan puan? Itu nampak soalannya pasal mat asli je pun. Cuma saya nak bagikan pencerahan supaya kita berfikir dari sudut pandang yang lain.
Kalau pada kita mungkin fikir mat asli, oh 2 harakat itu je. Tapi bila kita pandang dari sudut yang lain, kita akan tahu, oh okey, mat asli yang asal. Maknanya kalau berhenti 2 harakat, sambung pun 2 harakat. Begitu asasnya. Okey. Nah, jadi kalau kita dengar nama-nama banyak tu, betul tuan-tuan, tak ada yang salah, tak ada yang salah. Mat asli hakiki, mat asli mutlak. Itu semua nama-nama dia. Mat tabi'i, mat zati. Apa lagi ada satu lagi nama, saya lupa, jarang sebut. Itu semua, itulah dia, mat zati, mat tabi'i, mat asli mutlak, mat asli hakiki, itu semua dia tuan-puan. Okey, cuma nama itu nampak macam style sikit lah. Kalau khabar mat asli hakiki, nampak macam gempak sikit lah tuan-puan, ni tak? Tapi asalnya mat asli juga. Okey, wallahu a'lam. Okey, jelas Baik, tadi kita berhenti kat sini. Innallaha astafa. Sahabat-sahabat, jom kita baca dulu. Wa yaqubu ya bani ya innallaha astafa. Kita berhenti sampai sini. Okey, boleh. Wa yaqub sampai hastafa. Sedia semua? 1, 2, mula. Wa yaqubu ya bani ya innallaha astafa. Gitu. Okey. Puan Junaidah Haji Abdullah. Alif maksurah tu apa? Alif maksurah tu yang ini. Jangan saya tukar warna dia. Alif maksurah tuan-tuan puan. Yang ni Yang warna oranye ni. Yang warna oranye ni. Cantik juga warna oranye ni. Warna oranye. Warna oranye ni namanya alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah ni biasanya dia berkaitan dengan struktur penulisan bahasa Arab sebenarnya. Jadi macam ni, yang saya oranye kan ni, ini ialah alif maksurah. Apa maksud maksur? Dikecilkan. Okey? Masya Allah, Ustaz Syahir. Sahabat saya ada juga. Okey, dengar baik-baik Alif maksurah. Alif maksurah ni ialah alif yang dikecilkan, maksur. Ataupun erti kata lain yang mudah difahami, alif yang digambarkan dengan huruf ya. Alif yang digambarkan dengan huruf ya. Itu saya kata dia berbalik kepada struktur ejaan dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi sebab tu kita jumpa kadang-kadang ada ya kan. Dia bukan isu ada titik ke tak ada titik. Cuma huruf ya ataupun alif maksurah ni kalau kita tengok dalam Quran dia tak ada titik. Tak ada titik. Tapi saya tak nak timbulkan isu titik tu. Sebab apa? Sebab ada je huruf ya yang betul tak ada titik. Contoh ni, nampak? Nasib baik ada contoh. Senang nak gambarkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, relax, jangan pening lagi tuan-puan. Okey. Ya bani ya. Huruf ya bersabdu ni. Huruf ya yang bersabdu. Ni ya hidup ni. Ya bani ya. Ya hidup. Kalau ini kita tak baca dia. Innallaha astafa ya. Mungkin kadang-kadang di awal peringkat bacaan tu kita akan baca Innallaha astafa ya. Tafa ya. Boleh? Namanya alif maksur. Kalau ejanya mim qaf. Saya ulang. Mim qaf sad waw ra. Saya ulang. Mim qaf sad waw ra, kemudian ta bulat tu, ta marbutah, ta yang tertutup tu, maksurah. Maksudnya dikecilkan. Ataupun macam saya sebut tadi, bahasa mudah yang difahami, huruf alif yang digambarkan dengan huruf ya. Dia huruf alif tapi tulis je ya. Macam ni lah.
Sebab tu tuan-tuan dan puan, ada alif kecil kat sini. Nampak ni? Sebab tu ada alif kecil kat sini. Ni. Sebab tu ada alif kecil kat sini. Sebab dia nak bagi tahu bahawa huruf mat kepada fa ini ialah alif, bukan ya ni. Jelas tak ni? Jadi ni mat asli lah. Okey, kalaulah saya tanya kepada tuan-puan, baik, fa ni mat asli. Apa bukti dia? Sebab ada alif mat di sini dan sebelumnya baris atas. Yes, kita takkan kata huruf ya ni alif mat dia. Okey? Boleh tuan-puan? Ni contoh alif maksurah lagi. Wa wassa. Cuma pada peringkat kita faham dari sudut kita cuba ambil daripada sudut pandang tajwid tu. Kalau nak cerita tentang maksurah ni, dia banyaklah cerita dia, pendetilan dia. Kena faham dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Nampak tak? Jadi untuk peringkat kita ni, dan jangan bimbang, para ulama pun dah letak ni, contoh macam simbol ni kita dah tahu dah. Ni wa wassa, tafa, kita tahu dah. Sebab kita pandang dari sudut ilmu tajwid, kita tahu okey ni alif mat dia. Maka kita takkan cerita dah tentang ni alif maksurah ni. Cuma bila kita faham, dia lagi orang kata apa, lagi syok lah. Kita tahu setiap peranan huruf ni. Boleh? Puan Nur Ziam tanya apa tadi tu? Saya tak perasan soalannya tu. Oh, Puan Siti, kalau sebutan tak tepat maksud tak lari ke? Kalau sebutan tak tepat maksud tak lari ke? Kalau sebutan kita tak tepat sehingga berubah huruf, dia akan merosakkan bacaan dan maksud tu sendiri. Contoh ha dengan ha, huruf sa dengan sin, sa. Berbeza pada makhraj tu je. Tapi tersilap, habislah, larilah maksudnya. Tapi kalau makhraj kurang tepat, contoh huruf kha jadi kha. Wawassa, kita sebut sa tapi tak tebal. Wawassa, maksud masih sama, tak lari pun. Okey, jadi kat situ kena pandang balik. Kena pandang semula pada dua jenis kesalahan, lahnu jali, lahnu khafi yang disebutkan. Dalam mana kitab-kitab tajwid sepastinya akan diceritakan dulu tentang dua jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lahnu jali, kesalahan yang nyata yang tak dapat dimaafkan. Kerana apa? Berlakunya perubahan pada makna ayat ataupun struktur maksud ayat itu sendiri. Itu yang pertama. Kesalahan jali namanya. Kesalahan nyata yang tak boleh dimaafkan. Tapi ada lagi lah dia punya pendetilan halus tu. Yang bila kata tak dimaafkan tu bukanlah silap terus dah berdosa ke, tidak. Dia berbalik kepada kita lah. Sejauh mana kita usaha dalam memperbaiki bacaan Al-Quran supaya kita terhindar daripada kesalahan tu. Itu yang pertama. Dan kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi ni contoh macam bacaan yang 5 harakat jadi 4. Panjangnya tak konsisten, tak capai. Patutnya dibaca 4 harakat, kita baca 3 sahaja. Itu contoh kesalahan yang tersembunyi. Maknanya kesalahan yang boleh dimaafkan lah. Kesalahan yang standard orang awam selalu silap gitu. Okey. Boleh faham ni? Lahnu khafi. Lahnu khafi ni kesalahan tersembunyi. Contohnya dengung tak cantik. Dengung tak, maksudnya bacaan yang kena dengung tak dengung. Yang tak dengung pergi buat dengung. Macam tu. Kena faham adik. Selalunya macam dalam seminar saya, mana-mana seminar semua saya cerita bab kesalahan ni. Sebab benda ni paling utama. Macam sekarang ni saya tak ada slide, saya boleh cerita mulut je lah. Okey. Harap-harap tuan-tuan perempuan faham lah. Okey. Tapi tak apa ke kalau tak sengaja makhraj tu? Sebab tu kita kena pandang pula apa yang dia maksudkan silap. Silap pada manusia ni ada dua. Saya pernah share juga sebelum ni.
Kesilapan pada manusia ni dia ada dua. Manusia ni maksudnya ni lah, kita lah, yang si pembaca ni, pembaca Quran. Ada dua. Kesalahan yang memang disebabkan dia memang tak tahu atas kejahilan dirinya sendiri. Maksudnya tak belajar langsung, tak nak cuba ambil pot, tak nak cari peluang, tak nak cuba berguru dan sebagainya. Itu kesalahan yang pertama. Maksudnya bila dia baca tu, bila dia silap tu, disebabkan faktor tu tadi. Kesalahan, mudahnya saya sebut, atas kejahilannya sendiri. Maksudnya dia memang tak nak belajar, tak nak cuba ambil tahu. Itu yang pertama. Dan kesalahan yang kedua, kategori ataupun jenis yang kedua ni ialah mereka yang salah disebabkan terlupa ataupun tersilap. Nama pun tersilap. Jadi macam saya sendirilah, walaupun saya mengajar Quran, mustahillah saya takkan terhindar daripada kesilapan, mesti ada silap. Sebab tu kalau macam dalam kelas saya talaki sendiri, saya akan bagi tahu pada student, okey tuan-tuan perempuan, kalau saya tersilap baca, bagi tahu, kita betulkan semula. Faham ni? Jadi kita kena cuba tengok pula dari sudut itu. Adakah kesalahan yang berlaku disebabkan kita sendiri yang memang cuba mengambil mudah terhadap benda itu, ataupun disebabkan kita dah belajar tapi terlupa, tersilap. Itu dia. Boleh nak menjawab soalan kot, insya-Allah. Jadi kesimpulan dia, kepada mereka yang mungkin tak pernah langsung belajar, so pendekatan yang pertama ialah kena cari guru dulu. Dapat cuba dulu fahami step by step, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Lama kelamaan kita akan dapat. Dan andai kata lepas dah belajar tu tiba-tiba ada silap lagi, itu biasalah. Fasa menuntut ilmu ni begitulah. Okey, dah ada fasa-fasa dia. Wallahu taala a'lam. Saya minta maaf tuan-puan, mungkin perkataan jahil tu agak kasar, tapi itulah hakikat dia. Apa yang saya belajar daripada guru saya, begitulah. Apa yang dia sebut, saya ulang balik. Kesalahan disebabkan kejahilan diri sendiri, memang tak nak bertindak apa-apa, tak nak cuba belajar dan sebagainya. Dan keduanya, kesalahan yang memang disebabkan kita terlupa dan sebagainya. Terlupa ataupun dah belajar, orang kata apa, macam tak sure, belajar pun tak ambil, fahamnya 60%, 70% gitu je lah. Right? Nanti pelan-pelan je. Pelan-pelan follow. So sahabat-sahabat lain pun follow, pelan-pelan ikut kita punya sharing tajuk setiap pagi ni. Lama mesti ada input lah. Saya percaya mesti ada input. Okay? Syahir Muhammad Sarif. PM tepi. Baik. Okay, insyaAllah mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Amin ya Rabb. Okay, masih stuck lagi pada ayat yang kedua ni. Okay, clear Alif maksurah, alif yang digambarkan dengan huruf ya. Cuma point dia alif mat kat sini. Inilah alif yang berfungsi sebagai huruf mat. Boleh tuan-puan Okay. Dah baca belum ni? Belum Kita ambil daripada wa ya'qub. Alif maksurah tu kira mat asli ke? Okey, untuk asasnya yes, kita faham macam tu. Untuk ayat ni lah hastafa ni. Sebab alif maksurah ni bukan pada mat asli je, pada tanwin pun dia ada. Itu saya kata tadi. Dia berbalik kepada faham ke tidak pada penulisan itu. Contoh perkataan hudan, dia eja dengan ya di hujung, alif maksurah di hujung. Jadi tak boleh juga nak kata alif maksurah ni hanya pada mat asli dan alif maksurah tu mesti mat asli, tidak. Cuma kat sini mat asli sebab alif mat tu sebelumnya baris atas. Boleh? Wa ya'qub ya bani innallaha astafa. Baik, kita baca sama-sama. Wa ya'qub sekali lagi. Boleh? Ready semua? 1, 2, mula. Wa ya'qub ya bani innallaha astafa. Itu.
Alright. Boleh tuan-tuan dan puan Malu untuk berguru depan-depan boleh ke? Dikatakan berguru dalam online ni dikatakan begitu. Apa ni? Malu untuk berguru depan-depan. Boleh ke dikatakan berguru dalam online? Berguru. Boleh ke ngaji online? Boleh je, tak ada masalah. Pendekatan. Bila kata berguru ni maksudnya apa yang disampaikan oleh guru kita ambil. Cuma kalau kita cerita tentang atau dari sudut disiplin ilmu tu sebaiknya jumpa depan-depan. Tapi kita fahamlah dengan keadaan yang berlaku sekarang dan sebagainya. Kalau kata kita jumpa depan-depan pun belum tentu lagi kita boleh serap ilmu tu sepenuhnya. So boleh faham tak? Sebab kita kena berbalik kepada perkembangan zaman sekarang lah. Kan kita pun dah ada kecanggihan. Maknanya kalau kita buat online pun kita boleh dapat macam mana kita jumpa depan-depan. It's okay. Cuma kalau kita nak bertalaki sebaiknya depan-depan lah. Tapi andai kata tak ada pilihan pun boleh saja dengan online terpulang. Mungkin ada setengah pihak tak setuju dengan pengajian secara online ni. Tapi saya percaya kalau kita tengok sekarang pun dah tak ada beza dah. Ya tak? Pengajian online ni dia berterusan, dah makin berkembang dah kalau ikut kan. Dalam semua bidang lah. Hatta orang buat sistem ilmu penerangan bisnes, tentang ilmu fiqah, sirah dan sebagainya pun semua dah melalui online. Alright? Jadi terpulang ikut pada kita selesa yang mana. Kalau saya lebih selesa untuk berguru depan-depan. Kalau saya lah. Tapi ada je saya ikut online. Jadi dia bergantung pada individu itu sendiri. Okey? Baik, sambung. Okey, 2 baris lagi tuan-puan. InsyaAllah kita laju sikit Lakumuddin. Kalau nanti kita berhenti, tadi kita berhenti innallaha astafa kan? Nanti nak ambil semula, ambil di sini nah. Innallaha astafa. Baik, saya nak tukar warna hijau balik ni. Lakumuddi. Huruf lam ada atas bunyinya la. Huruf ka pada depan bunyi ku. Lakumuddi. Huruf mim masuk terus pada dal yang bersabdu ini. Okey. Huruf dal yang bersabdu ni. Lakumuddi. 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 Nampak? Ini alif lam syamsiyah. Namanya tidaklah asing pada telinga kita ya. Lakumuddina fala tamutunna illa. Lakumuddi. Alif lam syamsiyah. Ataupun nama lainnya disebut sebagai apa dia? Idgham. Bukan idgham. Idgham syamsi. Kan? Nama sama tuan-puan Kalau kita dengar alif lam alif lam syamsiyah dengan idgham syamsi, namanya ataupun hukumnya sama. Okey? Alright, gitu. Lakumuddina fala lakumuddina dina. Di ni panjang 2 harakat mat asli. Ni ya mat sebelumnya baris bawah. Lakumuddina fala tamutun. Fala tamutun. Na fa 1 harakat, la 2 harakat mat asli. Ni alif mat dia sebelumnya baris atas. Tamu mu di sini ni waw mat sebelumnya baris depan. Mat asli juga. Lakumuddina fala tamutunna illa tunna nun musyaddadah, nun bersabdu tuan-tuan dan puan. Okey, nun bersabdu. Okey, nun bersabdu ni kita kena dengung lah. Dan kalau nun bersabdu ni ialah apa nama kita sebut, kadar dengung yang paling atas sekali. Tahapan dengung yang paling teratas sekali. Okey, dia tangga teratas lah. Dia kalau berbanding level-level dengung ni, nun bersabdu ni paling tinggi. Dia bukan macam dengung ikhfa hakiki, dengung idgham berbeza. Dengung kat sini paling power lah orang kata, ya tak?
Sebab tu bunyinya tun solid bunyi dia. Bunyinya pekat, padat. Fala tamutunna illa. Boleh? Illa, sini dua harakat. Illa dua harakat. Jelas? Lakumuddin fala tamutunna illa. Gitu. Tunna illa. La dua harakat mat asli. Baik. Clear semua? Kat sini macam senang sikit ayat dia. Kita baca semua. Semua sekali kita baca sama-sama. Satu, ambil daripada ni innallaha astafa. Daripada innallah sampai fala tamutunna illa. Sampai sini. Ready? 1, 2, mula. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa. Okey, boleh? Dah berhenti kat sini, kita ambil pula daripada fala. Boleh? Fala ni kat sini. Baik. Boleh jelas Fala ni kalau kita nak ambil semula sat lagi lah. Fala tamutunna illa wa. Baik, kita tengok di sini wa pada atas bunyinya wa. Hamzah pada atas bunyinya a lah. Wa. Nun mati bertemu ta. Ikhfa haqiqi. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Okey, apa maksud ikhfa? Sembunyi. Apa yang kita nak sembunyikan pada nun ini? Nun yang kosong ni. Okey, boleh tuan-puan? Kalau kita melihat dari sudut pandang simbol, kita boleh tengok pada nun kosong kan? Nun kosong ni menunjukkan bahawa bacaan berunsur dengung. Saya ulang, nun kosong menunjukkan, kosong ni maksudnya tak ada apa-apa simbol lah tuan-puan. Tapi dia nun mati. Dia nun mati cuma dia kosong. Baik, nun kosong bertemu dengan ta. Saya ulang, nun kosong bertemu dengan ta. Ikhfa haqiqi. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Apa maksud, apa yang kita nak sembunyikan? Tu, huruf nun tu. Boleh? Haqiqi ni merujuk kepada huruf nun tu lah. Haqiqi ni maksudnya sebenar-benarnya. Ataupun kita sebut selalu hakikat. Hakikat kan? Haqiqi. Benda yang haqqan. Benar. Benda yang benar. Maksudnya kita nak sorok bunyi yang sebenar huruf nun tu. Bunyi sebenar pada huruf nun tu. Kita nak sorok kan? Yang mana pada asalnya bunyi an. Wa antum. Kat sini kadang-kadang kita pun terlepas pandang kan? Kita baca wa antum. Wa an, tak pun kita datangkan dengung, konon-konon bacaan tu jadilah ikhfa tu kan. Wa antum wa an en. Cuba tuan-tuan puan-puan sebut an. Hujung lidah kita akan naik kan? Hujung lidah akan naik pada lelangit keras bahagian atas ni lah. Wa an. Jadi sekarang kita nak pergi kepada maksud ikhfa tu. Apa yang kita kena buat? Jangan biarkan hujung lidah kita itu naik ke lelangit. Kalau naik, maknanya kita menyempurnakan sebutan nun tu. Sekarang ni kita nak sembunyikan dia, betul kan? So, hujung lidah tu jangan bagi kena lelangit. Biarkan lidah tergantung. Ataupun, seperti yang saya selalu sebut, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Siapa yang dah biasa dengar saya sebut tu mungkin dah hafal dah. Bila ikhfa ni sebut je ikhfa hakiki, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu, set dalam kepala masing-masing. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kalau tepat, wa an tu tepat. Kalau tak tepat, wa lidah tergantung. Boleh faham ni? Dan kita tengok nun tu bertemu dengan siapa? Nun tu bertemu dengan siapa? Dengan huruf ta. Okey?
فلا تموتن إلا وأنتم. Dia bertemu dengan huruf ta. Jadi huruf ta ni huruf tebal ke huruf nipis? Huruf nipis. Dia bukan huruf tebal, tuan-tuan dan puan. Jadi pada dengung ikhfa kita, ikhfa hakiki ni mesti ada unsur dengung, tuan-tuan, tu confirm. Ikhfa hakiki adanya unsur dengung. Jadi dengung kita itu perlu dilakukan dengan nipis juga. Wa antum. Supaya senang kita nak sebut huruf ta tu nanti. Kalau kita buat sebutan ataupun bunyi ikhfa itu kita dengungkan dengan tebal, bunyinya rosaklah sikit. Wa antum فلا تموتن إلا وأنتم nampak tak bunyi dia? Itu ikhfa yang tebal, lari sikit bunyinya. Unsur ikhfa tu dah ada, dengung tu dah ada, cuma tak kena gaya. Sebab apa? Sebab kita kena berbalik kepada huruf apa yang dia bertemu selepas tu. Dia bertemu dengan huruf ta, huruf yang nipis. So dengung pun ni nipis. Macam mana? Wa antum. Kalau tebal nampak bunyi dia. Bunyi dia naik. Jadi tak perlu. Slow kan? Turunkan. Bunyi relax je. Buat secara santai. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kalau tebal وأنتم. Beza kan? Tuan-puan nampak? Sebab tu saya ulang benda ni banyak kali, tuan-puan, supaya kita jelas tentang bagaimana ingin mendengungkan pada hukum ikhfa. Boleh tuan-tuan puan-puan فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mim mati bertemu mim idgham mislain. Mim mati bertemu mim idgham mislain. Apa maksud idgham? Memasukkan. Idgham memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? Ni bunyi mim mati ni ataupun sebutan mim ni kita masuk dalam mim yang bersabdu ni. Faham tuan-tuan dan puan? Sebenarnya mim ni yang kedua ni tak ada pun sabdunya tu. Okey? Idgham mislain. Idgham mislain ni asalnya mim yang kedua ni tak ada pun. Tak ada pun sabdu ni. Cuma bila kita cuba tuan-puan bayangkan, saya nak biarkan tuan-puan berfikir sejenak. Bayangkan kalau sabdu ni tak ada. Kita akan baca macam mana? Mim ni mim mati so bunyinya wa antum. Wa antum. Lepas tu mim ni hidup. Mim ni hidup. Dengan baris depan saja sabdu tak ada. Boleh bayang tak macam mana rupanya? Sepatutnya agak sukar untuk kita melafazkan. Kita akan baca macam mana? Wa antum muslimun. Kita akan baca macam tu je. Wa antum. Kita matikan mim, kemudian kita hidupkan mim baris atas ni. Wa antum muslimun. Tapi disebabkan di sini hukum idgham bi gunnah. Bi gunnah, sorry. Dia bi gunnah jugalah dengan dengung kan. Cuma namanya ialah idgham syafawi ataupun idgham mislain tadi yang saya sebut. So dengung kena ada. Tapi disebabkan nak adakan gunnah tu tadi, nak adakan dengung tu tadi, maka ulama meletakkan simbol sabdu di sini. Wa antum
Boleh? Maknanya mim yang bersabdu ni, sabdu yang ada kat sini yang kita sedang lihat ni bukan original ada padanya. Ia datang sebabkan adanya unsur idgham kat sini. Mungkin ada yang belajar mim ni bukan 2 huruf ke Ustaz? Sebenarnya tidak pun. Bukan pada semua keadaan. Macam ni mim ini yang bersabdu ni, sabdu ini wujud ialah disebabkan adanya unsur idgham, bukan sebab mim ni ada 2 huruf. Okey, wallahu a'lam. Apa-apa pun bacanya kena dengung idgham mithlain, memasukkan bunyi mim mati ke dalam mim yang kedua, ataupun namanya disebut sebagai idgham syafawi. Idgham syafawi. Yes, Puan Ramlah Ramli. Kan, kalau kita baca tu dia akan jadi tak ada sabdu, dia jadi tutup mulut tapi tak ada dengung. Yes. Sebab itulah diletakkan dengung dan nak menepati, nak berbalik semula kepada maksud idgham tu tadi. Wa antum muslimun. Boleh tuan-puan Dengung mesti adalah 2 harakat kadar dia. Itu je. Muslimun, mun di sini mad arid disukun. Mad arid disukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Wa antum muslimun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Apa hukumnya? Mad arid disukun. Itu sahaja. Okey, mun ni ma'arid disukun. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Okay, clear nak? Kita baca dulu sama-sama. Kita ambil daripada fala tamutun sampai wa antum muslimun. Sedia semua? 1, 2, mula. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Selesailah sudah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Selesai dah bacaan kita pagi ini. Jadi sebelum kita akhiri live kita, tuan-tuan puan-puan, saya nak ajak untuk kita baca dulu sama-sama, boleh? Daripada awal bacaan wa wassa tu sampailah wa antum muslimun. Boleh sahabat-sahabat semua, jangan keluar lagi. Jom. Idgham mimi ada juga. Cuma nama ma'rufnya ialah idgham syafawi. Mimi tu sebenarnya cerita tu lah. Mim dengan mim tu. Tu panggil mimi tu. Selalunya belah-belah endon, tak silap saya ni. Guna istilah mimi, idgham mimi. Macam nama orang idgham mimi. Okey, boleh nak? Apa-apa pun terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjentik hati tuan-puan. Bersyukurlah, syukur nak. Bukan semua orang ada perasaan nak ngaji tuan-puan. Tidak, bukan semua. So kita ni termasuk dalam golongan yang orang kata apa, diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu seperti ini. Syukur sangatlah. Okey, apa-apa pun kena doakan yang baik-baik, istiqamah selalu. Okey, jom kita baca sama-sama dulu. Sedia semua? Alright, ready? Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Baik, walaupun baca perlahan rasa cepat benar habis ya, sebab pendek. Okey, kita baca sekali lagi tuan-puan. Kali ni kita baca laju sikit. Okey, baca laju sikit insya-Allah. Sekali lagi kita baca laju sikit Tadi pelan kan? Kita laju sikit tempo kita. Sedia 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, berakhirlah pengajian kita pagi ini. Jadi syukur pada Allah. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada Allah SWT kerana memberi nikmat kepada kita, nikmat mencintakan Al-Quran, dan mudah-mudahan perasaan ini kekal sehingga penghujungnya tuan-puan. Biasalah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang sentiasa membolak-balikkan hati, kan, sentiasa membolak-balikkan hati. Jadi kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Walaupun sekarang ni banyak isu semasa yang berlaku yang memang kalau tak terfikir logik akalnya lah, ya tak? Tapi apa-apa pun kita doakan agar umat Islam agar terus bangkit ke hadapan, insya-Allah. Dan kita doakan agar COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang masih lagi menerima rawatan di hospital dan sebagainya, dan mungkin ada kawan-kawan ahli keluarga tuan-puan yang menerima ujian musibah penyakit COVID ni, kita doakan agar diberi kesembuhan, insya-Allah, amin ya rab. Dan jangan lupa tuan-puan, apa yang kita buat ni bukan benda yang sia-sia. Bila kita mulakan harian kita dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah Allah akan bermudahkan urusan kita. Kalau kata kita ada kesempitan dari sudut kewangan dan sebagainya, kehidupan dan masalah-masalah luar tu, dengan asbab kita baca Quran ni Allah akan permudahkan. Kita tak perasan benda tu kadang-kadang, tapi itulah hikmah besarnya. Jadi wallahualam, kita jumpa esok Khamis esok ada 2 slot, pagi dengan saya, petang dengan Ustaz Muslim lah, untuk B2B, Back to Basic. Jadi saya undur diri dahulu tuan-tuan dan puan, mohon maaf salah dan silap. Minta maaf kepada semua andai apa yang saya sharekan ni tidak menjawab ataupun tidak menjawab lah. Mungkin ada soalan-soalan yang tuan-puan tanya kan. Selalunya saya menjawab daripada soalan lah. So mungkin tak menjawab, saya mohon maaf. Boleh rujuk semula guru-guru tuan-tuan dan puan. Dan itulah, doakan kami izin ngaji terus berkembang maju, insya-Allah. Yang belum join Telegram, boleh tekan link biru kat bawah, join. Ajak sebarkan link tersebut, ajak lagi sahabat-sahabat lain untuk sama-sama kita kenal dan ceritakan Al-Quran ini. Baik, wallahualam, kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Baik, saya undur diri dulu tuan-tuan. Selamat bekerja kepada mereka yang bekerja, insya-Allah, dan yang nak masak apa semua tu, masak elok-elok. Jangan terkenang-kenang benar. Kelas kita pagi ni Kang duk buat bunyi qala-qala, terfikir-fikir alif maksurah dan sebagainya, udah tak jadi masakan kita tu. Relax je. Bagi settle masak dulu, nanti ulang balik live ni boleh tonton semula. Ataupun boleh direct untuk tanya dan sebagainya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan, jumpa esok. Bye bye. Berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerung di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.